Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali dalam subjek reka bentuk teknologi. Okey, minggu lepas kita dah belajar pasal penyelesaian masalah secara inventif, iaitu masalah bukan inventif dan inventif. Okey, kalau kamu ingat balik, masalah bukan inventif ni bila kita buat penambahbaikan, selepas kita buat penambahbaikan tak ada kesan sampingan yang akan berlaku. Okey. Manakala masalah inventif ni pula, bila kita buat penambahbaikan, maka kesan sampingan akan berlaku. Okey, ingat balik tak? Okey, untuk minggu ni kita akan belajar berkaitan dengan 1.2 iaitu analisis fungsi. Okey, apa yang akan kamu pelajari? Okey, yang pertama, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Yang kedua, kamu akan belajar cara untuk melukis sistem fungsi. Okey, yang ketiga, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, next. Okey, seterusnya, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, yang ini dia ada 3 bahagian yang perlu kamu ingat. Okey, yang pertama, produk sistem ataupun produk atau sistem terdiri pada gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem. Yang kedua, objek. Okey, yang kedua objek iaitu penerima kesan daripada kefungsian suatu produk. Yang ketiga, yang akhir sekali iaitu fungsi. Okey, fungsi ialah tugas sesuatu projek. Seterusnya, okey, ini cara kita nak membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, yang pertama, sistem produk. Okey, sistem produk, okey, iaitu kerusi. Apa tindakan dia? Apa fungsi dia? Memegang. Okey, dia pegang apa? Dia memegang manusia. Yang kedua, meja. Okey, meja fungsi dia memegang. Apa yang dia pegang? Iaitu buku. Okey, contoh soalan peperiksaan. Ini contoh dia. Kamu kena pasti apa dia produk, apa dia fungsi, apa dia objek. Okey, yang ini tolong buat latihan dalam buku. Seterusnya, yang kedua yang kamu akan belajar iaitu melukis sistem fungsi. Okey, dekat gambar ni kita dapat sebuah meja dan timbunan buku. Okey. Label-label dia iaitu yang pertama skru, lantai, kaki meja, muka meja, buku. Okey, kita tengok yang pertama. Muka meja. Okey, yang ini muka meja kan? Okey, muka meja. Apa fungsi dia? Okey, apa fungsi muka meja? Itu memegang. Apa yang dia pegang? Semestinya buku. Okey, kaki meja. Okey, ini yang kedua, kaki meja. Apa yang dia pegang? Okey, kaki meja apa yang dia pegang? Iaitu permukaan meja. Okey, skru. Okey, yang ini, skru ni. Apa yang dia pegang? Ada dua. Satu permukaan meja, satu lagi kaki meja. Okey. Kemudian yang terakhir iaitu lantai. Okey, kalau kamu tengok lantai ni kat bawah ni. Okey, apa yang dia pegang? Semestinya kaki meja. Okey. Seterusnya, okey, ini melukis sistem fungsi. Okey, kita boleh tukar bentuk jadual ni kepada fungsi, model fungsi. Okey, yang pertama yang tadi kita mula dari bawah iaitu yang pertama lantai memegang kaki kerusi. Okey, nombor 2. Okey, kemudian kaki kerusi ni dia pegang apa? Semestinya muka meja. Okey, muka meja dia akan pegang buku. Okay. Yang dekat sini ni, pada skru ni dia ada dua kerja kan? Iaitu yang pertama kaki meja dan muka meja. Dia memegang dua bahagian ini. Okey, yang ini contoh soalan peperiksaan. Okey. Salin dalam buku.
Okey. Yang ketiga, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey. Membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi, dia ada tiga bahagian yang tiga benda yang kena kamu faham. Okey, yang pertama, komponen ialah bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem. Model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dan kesannya dalam satu sistem. Okey, apa itu garisan interaksi? Okey, garisan interaksi ni makna dia menjejak punca masalah. Okey. Yang ini penting. Okey. Bila garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan suatu masalah. Okey. Yang pertama, perkara yang kamu kena ingat, bila kita nak buat lukis garisan fungsi ni, kamu kena ingat 4 anak panah ni. Okey, yang pertama, okey, anak panah. Okey, anak panah. Yang pertama. Okey, makna dia apa? Okey, berguna normal. Okey, bila anak panah garisan putus-putus, okey, apa fungsi dia? Berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, kemudian garisan lurus tapi dia tebal. Okey, berguna tetapi berlebihan. Yang terakhir, okey, garisan apa ni? Garisan zigzag. Anak panah garisan zigzag. Dia memudaratkan, maknanya dia bahaya. Okey, kat mana kamu boleh nampak? Okey, ini ya. Okey. Contoh yang ini, okey, kamu tengok. Okey, lantai memegang kaki meja. Okey, dia berguna. Kaki meja memegang muka meja. Okey. Dia berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, ni. Berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, so garisan dia mestilah garisan putus-putus. Okey, ni garisan putus-putus. Okey, yang ketiga, memegang buku. Sama juga, garisan putus-putus. Okey, kemudian okey, garisan yang keempat, memudaratkan. Okey, ni memudaratkan. Kemungkinan besar apa yang terjadi? Murid melanggar kaki meja. So, apa yang akan berlaku pada meja ni? Okey, bila murid terlanggar kaki meja ni, apa yang berlaku? Sama ada kaki meja ni patah ataupun bergoyang. Okey, itu masalah dia. Okey, ni masalah meja bergoyang dan tidak stabil. Okey. So, masalah fungsi ni kamu kena pasti. Lantai, kaki meja, muka meja, buku. Okey. Ni garisan putus-putus tadi apa? Maknanya? Okey. Apa maksud dia garisan putus-putus ni? Okey. Garisan putus-putus ni berguna tetapi tidak mencukupi. Okey. Garisan bengkang bengkok ni. Okey, dia berbahaya ataupun memudaratkan. Sebab apa? Selalunya bila memudaratkan maknanya, okey, pada bahagian skru ini, kalau lama-lama, apa yang akan berlaku pada skru ini? Sama ada dia berkarat ataupun dia mudah patah. So, kaki meja ni akan mudah rosak. Okey, yang ini analisis berantai punca dan kesan dia. Kalau kamu tengok. Okey. Muka meja tidak stabil. Kenapa? Kemungkinan skru muka meja longgar. Kaki meja tidak stabil. Kenapa? Skru kaki meja juga longgar. Mengapa? Disebabkan apa longgar? Sebab apa meja skru tu boleh longgar?
Okey, kemungkinan dia skru tu berkarat. Sebab apa berkarat? Disebabkan kelembapan. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Okey, latihan akan menyusul nanti ya.